Ada satu report yang dikeluarkan oleh MIER yang mengatakan tahun ni akan ada 2.4 juta orang yang akan hilang pekerjaan dan 67% daripada mereka ini adalah golongan unskilled workers. Dan report ni sangat menunjukkan apakah impak sebenar COVID kepada sosioekonomi kita. So cerita dia mudah. Kalau ramai orang hilang kerja, maksud dia akan ada banyak bisnes yang akan tutup ataupun melingkup. Apa yang korang nak kena buat bila korang adalah seorang usahawan dan lalui fasa yang sangat getir ni? So ada beberapa benda yang korang kena faham. Benda yang pertama yang korang kena faham adalah korang kena understand the situation, the current situation. Apa sebenarnya COVID-19? Mengikut satu study yang dikeluarkan oleh JP Morgan, dia menunjukkan yang mana COVID-19 ni dia ada 4 stage. Yang pertama, stage dia adalah early development. Yang kedua, stage-nya adalah acceleration. Yang ketiga adalah late accumulation. Dan yang keempat adalah recovery. Kita boleh tengok daripada apa yang berlaku dekat China. So China sekarang ni berada dekat fasa recovery. Tapi korang kena ingat yang China dah melalui hampir 4 bulan untuk berada dekat fasa recovery. So ada satu lagi study yang dibuat oleh JP Morgan menunjukkan sepatutnya Malaysia dianggarkan akan mempunyai hampir 6 ke 7 ribu positif kes. Okay? Cuma yang dianggarkan oleh JP Morgan adalah ketika minggu ke-11 ke minggu 13, yang mana benda tu tak berlaku. Benda tu tak berlaku lagi. Total kes di Malaysia hari ini ada hampir 4,000 lebih kes, yang mana kalau kita ikut minggu ke-17 adalah minggu puasa dan minggu ke-21 adalah minggu hari raya. Benda tu tak berlaku, dan apa yang akan berlaku adalah mungkin 6 ke 7 ribu itu akan dicapai pada minggu ke-17 ke minggu ke-19, which is late ataupun penghujung April ataupun di awal Mei. Kalau kita tengok apa yang berlaku dekat Malaysia ni, jelas kita nampak yang fasa COVID ini tidak akan selesai dalam masa yang terdekat. Walaupun government menarik ataupun melepaskan kita selepas tempoh PKP ni tamat, namun COVID-19 ni tidak akan terhapus daripada Malaysia. So apa yang akan berlaku? Impaknya akan berlaku sepanjang tahun 2020. So guys, cerita ni adalah cerita berkaitan dengan impact COVID, bukannya cerita berkaitan lockdown. So as a usahawan, especially SME, apa yang kita kena faham adalah kita kena faham ini bukan sebab lockdown. Sebab lockdown you tak boleh berniaga, sebab lockdown you tak boleh make money, you tak boleh bayar gaji. No. Ini sebab kelembapan ekonomi ni akan terus berlaku sampai penghujung tahun 2020. Jadi apa yang you perlukan? You perlukan plan. So apa plan yang kita nak kena ada? So actually cara paling senang untuk terangkan pada korang kena ada beberapa jenis plan. Plan yang pertama, korang kena ada Crisis and Risk Management Plan. Crisis and Risk Management Plan ni khas untuk kau memahami situasi kedudukan kau dalam situasi ini. Contoh yang pertama sekali, cash flow. Berapa lama kau boleh bertahan dengan duit yang kau ada, dengan pusingan cash yang kau ada ataupun aliran tunai yang kau ada ni, berapa lama kau boleh bertahan. Yang kedua, asset and resources. Cara paling senang untuk cakap pada kau, apa cash, berapa banyak cash yang kau ada. Kau ada bangunan, kalau kau ada benda dekat dalam inventory kau, team kau, ini semua kau punya asset dengan kau punya resources. Yang seterusnya, liability. Okay, ada berapa banyak hutang yang kau ada, dan adakah korang boleh bertahan dengan hanya terus bayar hutang tanpa ada duit yang masuk. So banyak inisiatif yang government keluarkan untuk memastikan SME ni sebenarnya boleh bertahan di tahun 2020 ni. Kau boleh tengok balik hutang korang, kau boleh planning banyak benda yang kau boleh ambil, mana-mana manfaat untuk kau kurangkan hutang-hutang kau ni supaya korang boleh keep survive. So yang seterusnya adalah supply chain. Apa availability yang kau ada, transportation, resources dan semua benda-benda tu. So supply chain untuk kau hasilkan kau punya profit sekarang, adakah dalam keadaan yang tak boleh bergerak ataupun boleh. So plan korang punya semua benda ni.